Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Anggun yang bertugas untuk pagi ini. Jadi alhamdulillah ditemukan lagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Jumaat 9 April 2021 bersama dengan 26 Syaban 1442 Hijrah. Dan bersama Ijo menerusi dalam slot Adinu Khalis untuk hari ini. Dan seperti biasa setiap hari Jumaat yang ditunggu-tunggu rakan-rakan kita, InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia guru pembimbing kita, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sihat ya. Alhamdulillah. Kita harapkan semoga rakan-rakan pendengar kita pun sihat juga untuk hari ini. Jadi kepada muslimin dan juga muslimat juga, mungkin rakan-rakan pendengar kita juga boleh ikuti menerusi video langsung Facebook Terengganu FM. Jadi untuk minggu ini, merupakan slot yang ke-12. Kita sambung lagi tentang pembicaraan mengenai qada azali, perkara jahat dari segi pegangan serta adab percakapan. Jadi untuk mukadimahnya saya mempersilakan Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Adinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beribadah yang sebenar-benarnya melandaskan kepada ilmu, dan dengan kuasa hati yang suci beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini, slot yang ke-12, akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Segala-gala perkara yang berlaku, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat, baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat, kesemuanya datang daripada qada, kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan datang daripada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian selok-selok yang terdahulu, saya sudah datangkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Segala-gala perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam mana pegangan yang terpesong, pegangan Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Mu'tazilah ni dia banyak menggunakan logik akal. Kemudian slot yang telah lepas, slot yang ke-11, saya didatangkan beberapa hujah akal Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyaklah dia punya hujah-hujah akal Mu'tazilah yang menafikan, yang menolak perkara jahat yang jelas nyata dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebut slot terdahulunya, di antara hujah akal yang biasa digunakan oleh Mu'tazilah dan juga mereka-mereka yang saya bertemu yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalaulah Allah mengqada perkara jahat kepada seseorang,
perkara jahat tersebut pasti berlaku. Seseorang yang melakukan perkara jahat yang diqadakkan oleh Allah akhirnya akan dibalas di hari akhirah dengan kejahatan yang dilakukan yang datang daripada qada Allah. Jadi dikira gitu nanyalah zalim Allah Ta'ala buat seumpama tu. Ini akal Mu'tazilah yang biasanya diguna pakai. Kita ahli sunnah wal jamaah, zoling ni mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zoling ni kita kena faham lah. Zoling ni retah perkara yang bukan milik kepada perkara yang tidak diizinkan oleh tuang dia. Itu buat panggil zoling. Adapun Allah Ta'ala ni, manusia ni hak dia, syurga neraka hak dia. Allah nak mengatur macam mana kepada seseorang manusia, hamba Allah. Kemudian sampai masa Allah nak letak syurga ke neraka ke, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada nak zalim-zalim sebab hak milik dia. Hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan ni pun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nak susung seseorang tu sama ada jalan kebaikan, balasan akhirahnya syurga, jalan kejahatan, balasan akhirnya neraka, hak Allah Ta'ala. Maka tak timbullah nanya ataupun zalim. Tapi banyak lagi lah akal-akal Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh ni, ini contoh. Tapi sidang pendengar jangan terpengaruh pula dengan akal ni. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah kembali kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalaulah kita pun tak biasa dengar ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sebagaimana saya sebut dah berulang-ulang kali, jelas nyata di tajuk rukun iman yang ke-6, beriman dengan sekalian perkara, baik ataupun jahat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas nyata sangat-sangat di rukun iman yang ke-6. Jadi di antaralah alasan akal Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat, kufur dan maksah ni qada Allah. Kalaulah perkara jahat ni qada Allah, kemudian berlakunya perkara jahat, berlakunya perkara maksiat, Allah Ta'ala memerintahkan kita cegah. Allah perintah kita cegah perkara maksiat yang berlaku. Tiba-tiba perkara maksiat yang berlaku, yang Allah Ta'ala perintah tu datang daripada kehendak Allah sendiri. Jadi seolah-olahnya Allah perintah kita pergi cegah perkara maksiat yang datang dari Allah Ta'ala sendiri. Hati dia kata seperti bermain-main. Ini akal Mu'tazilah. Jadi dia buat banding macam kalau kita lah, kalau seseorang. Kalau seseorang, kalau seseorang melakukan seumpama ni memang pelik lah. Tapi kita bicara berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, yang menyusung segala-gala perkara milik dia belaka. Kalau kita pergi pada seseorang, seseorang yang mengatur, yang menentu supaya melakukan satu-satu pekerjaan, lepas tu yang diatur tadi pun melakukan pekerjaan tersebut, tiba-tiba panggil orang lain pula supaya hentikan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang ia atur. Jadi kan pelik tu kan. Itu kalau sesama kita. Ini kita bicara dengan Allah Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuang. Hak dia belaka. Walaupun perkara maksiat yang berlaku tu qada Allah, Allah perintah kita cegah. Kita cegah lah. Walaupun perkara maksiat yang tercegah tu datang daripada qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu ada lagi lah beberapa hujah akal yang kadang-kadang agak sebersalah. Saya nak datangkan akal Mu'tazilah yang menafikan perkara qada Allah ni sebab terkadang mudah terpengaruh dengan hak logik akal hak Mu'tazilah ni. Jadi kita tetap dah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sekalian perkara baik jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang diqadakan kebaikan, Allah Ta'ala masukkan ke syurga. Seseorang yang telah qadakan kejahatan, Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Berarti jelas bahawa syurga, neraka seseorang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya pun biasa sebut dah berulang kali.
sekalian perkara qada qadar ini, sekian perkara, sama ada perkara baik, sama ada perkara jahat, perkara yang berlaku di bumi, perkara yang berlaku di langit, perkara yang berlaku di dunia, perkara yang berlaku di akhirah, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari akhirah, sama ada syurga ataupun neraka, tidak ada penghujung, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti qada qadar Allah tidak ada penghujung. Sebab apa yang berlaku di hari akhirah tidak ada penghujung kerana dikekalkan oleh Allah. Semua yang berlaku yang tidak ada penghujung tu datang daripada qada Allah yang bersifat dengan iradah, qadar Allah yang bersifat dengan qudrah. Berarti qada dan qadar tidak ada penghujung. Kemudian jelas nyata syurga seseorang, neraka seseorang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'ahu minan nar wa maq'ahu minal jannah." Tidak adalah di kalangan kamu daripada seseorang melainkan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tempat kembali daripada neraka dan tempat kembali daripada syurga. Maknanya seseorang tu neraka ke di hari akhirah, seseorang tu syurga ke di hari akhirah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Telah ditetapkan. Kemudian di dalam hadis itu Nabi memulai dengan maq'aduhu minan nar, tempat kembali, tempat duduk di dalam api neraka. Nabi dahulukan neraka sebab apa? Hak ni nak cerita bab peringatan. Jadi sekarang ni tempat kembali seseorang ni, neraka ke syurga, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab rukun iman kita yang keenam, sekalian perkara telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Jadi seseorang tu neraka di hari akhirah telah ditetapkan oleh Allah. Seseorang tu syurga di hari akhirah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat pun bertanya, dan persoalan hak sahabat tanya Nabi ni, kemungkinan kita sendiri pun timbul juga persoalan seumpama tu. Apa persoalan yang dikemukakan oleh sahabat apabila Nabi mengatakan bahawa tidak ada daripada kalangan kamu daripada seseorang melainkan telah ditetapkan tempat kembali neraka ataupun syurga? Maka sahabat pun mengemukakan persoalan, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Adakah maknanya nak gantung kepada ketetapan lah. Dah Tuhan tetap dah. Neraka dah. Syurga dah tu. Pakai duduk diam gitulah sebab Allah Ta'ala tetap dah. Maka Nabi SAW pun menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu. Setiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan qadakan pada azal ahli neraka mudah-mudah melakukan perkara yang jahat, kalau seseorang ni Allah Ta'ala tetapkan pada azab ahli syurga, maka mudah-mudah melakukan amalan kebaikan. Sebab apa? Sebab atas dunia ni melakukan amalan jahat qada Allah, melakukan amalan baik qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis tu panjang lagi. Nabi pun kata, amma ahlus sa'adah fa yuyassiruna li'amal sa'adah wa amma ahlus syaqawah fayassiruna li'amal syaqawah. Nabi kata, ada pun orang yang ahli kebahagiaan, ahli syurga, maka akan dipermudahkan baginya bagi amalan ahli syurga. Kalau seseorang yang Tuhan qadakan pada azal ahli neraka, Allah Ta'ala akan permudahkan seseorang dengan amalan ahli neraka. Nabi pun sambung baca. Nabi pun baca ayat Quran, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maknanya beramallah kamu, Nabi kata, tiap-tiap daripada kamu ni akan dipermudahkan, diaturkan
Kerana amalan tu kepada tempat yang dijadikan. Kalau seseorang Tuhan qadakkan pada azal ahli syurga, maka mudah-mudah je nak melakukan amal ahli syurga. Sebab apa? Sebab ketika seseorang melakukan amalan ahli syurga tu, mana melakukan ketaatan, itulah qadak dan qadar Allah. Sebaliknya, seseorang yang Tuhan qadakkan pada azal orang yang celaka ahli neraka, Allah kata mudah-mudah je nak buat benda yang kejahatan. Mudah sangat nak buat, senang je nak buat. Sebab apa? Sebab Tuhan qadak pada azal ianya ahli neraka. Jadi maknanya sebab seseorang ketika melakukan amalan ahli neraka itu pun datang daripada qadak dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila Allah menentukan pada azal seseorang tu adalah di kalangan orang yang bahagia, seseorang tu di kalangan ahli syurga, Allah Ta'ala takdirkan pada permulaannya. Kalau seseorang tu ditakdirkan pada azal dengan amalan seseorang sebagai ahli neraka, walaupun pada permulaannya Allah Ta'ala qadakkan seseorang dengan amalan kebaikan, akhirnya di kesudahan berpaling melakukan amal kejahatan, akhirnya mati dalam kejahatan, maka dibalaskan dengan neraka, sebab bahagiannya neraka dah ketetapan azali. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang mana Tuhan tetap dah pada azal dia ni ahli syurga, tapi permulaan kehidupan dia dengan amal kejahatan. Tapi dah Tuhan tetap ada di ahli syurga, akhirnya dia bertaubat, dia beramal dengan amalan ahli syurga, mati dalam ketaatan, maka Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni maklum, yang mana biasa orang kita dengar hadis yang Nabi SAW bersabda, fa wallazi la ilaha illa ghairuh, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan ia, melainkan Allah, inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Tengok. Seseorang ni beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak adalah antaranya antara seseorang dan dengan antara syurga melainkan sasta dah. Manakala mati kau, raudatun min riyadil jannah, kebun syurga di alam barzah. Tapi telah terdahulu atasnya ketetapannya dia ahli neraka. Akhirnya berpaling dianya melakukan kejahatan. Mati dalam kejahatan, Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Sebab apa? Itulah ketetapan azali. Sebaliknya, yang kedua ni pula, seseorang beramal dengan amal ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', hingga tidak ada antara seseorang dengan neraka melainkan sasta dah. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi ahli jannah fayadkhuluha. Tapi telah terdahulu ketetapan ianya ahli syurga, akhirnya Tuhan qadakkan dia bertaubat, dia beramal dengan amalan ahli syurga, mati dalam ketaatan, Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Ni yang paling banyak ni. Dulu-dulunya semayang pun tidak, puasa pun tidak, belajar ilmu fardu ain pun tidak, tiba-tiba kemudian mari keinsafan. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, belajar fardu ain tauhid, pekor tasawuf tak tinggal. Jadi dalam keadaan belajar beramal, mati dalam taat, Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Itulah ketetapan azali. Tapi Allah Ta'ala meletakkan pada azal seseorang ni ahli neraka ke, ahli syurga ke, maknanya Allah Ta'ala akan susung. Akhir sekali, walaupun qada Allah Ta'ala pada permulaannya dengan amalan kebaikan, tapi Allah Ta'ala qada pada azal ianya ahli neraka, maka Allah Ta'ala qada pada azal, akhirnya dia berubah melakukan kejahatan, mati dalam kejahatan. Sebaliknya, seseorang yang Allah Ta'ala qadakkan pada permulaan kehidupannya, tadilah tak semayang, tak puasa, apa semua ni. Tapi ketetapan azalinya, ianya adalah orang yang bahagia ahli syurga. Allah Ta'ala qadakkan pada azal, kemudian dia bertaubat. Dia mati dalam keadaan taat, Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Makna apa? Segala-gala, baik jahat, syurga neraka telah ditetapkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, jikalaulah Allah Ta'ala qadakkan kita sekarang dalam keadaan taat kepada Allah, beriman dan beramal soleh, belajar dan beramal, kita wajiblah perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kebaikan yang ada pada kita ni adalah taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan duduk wasa sedap. Sebab apa? Sebab kesudahannya kita tak tahu. Tapi alhamdulillah, dengan qada kebaikan atas kita sekarang, dan kita pun sentiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalikkan hati, tetapkan aku atas agama Engkau dan ketaatan kepada Engkau. Maka kebaikan yang Tuhan qada pada kita ni tak boleh nak ujub lah, tak boleh nak takabur. Sebab penghujung kita belum mengetahui. Tapi kita sentiasa berdoa, moga-moga kita ni diqadakkan oleh Allah taat sampailah ke mati. Mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak hijau sebut tadi di permulaan, hak berkaitan dengan perkara jahat qada Allah dari segi pegangan. Kemudian dari segi adab percakapan. Dari segi pegangan, tetap dah. Segala-gala, baik, jahat, qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita nak bicara berkaitan dengan perkara jahat. Tapi walaupun nak cerita perkara jahat, jadi sebut juga baik, jahat. Baik, jahat. Dia nak comel laginya, jangan sebut jahat. Segala-gala qada dan qadar. Segala-gala qada dan qadar. Jangan sebut jahat. Tapi apabila sebut segala-gala, masuk jahat lah. Tapi kita ni majlis ilmu. Untuk memahamkan pemahaman akidah, mana kita sebutlah baik jahat, baik jahat. Tapi kita nak cakap kat luar ni, segala-gala qada qadar. Baik jahat, dah segala-gala. Rakung sekali ya. Segala-gala. Tak sedut sebutlah jahat tu. Tapi kita ni majlis ilmu untuk memahamkan, takut segala-gala terkeluar hak jahat pula kan. Jadi dan memang kita nak bicara tajuk perkara jahat sekarang. Baik sebut juga baik jahat. Baik jahat. Sebut juga baik walaupun tajuk kita sekarang perkara jahat. Kemudian masa sebut tadilah, kalau nak sebut secara umumnya, segala-gala qada dan qadar Allah. Abang sebut secara umum. Lebih baik seumpama tu. Tapi kita ni dalam majlis ilmu untuk memahamkan akidah, kena sebutlah baik, jahat, qada dan qadar. Pegangan clear. Kita ahli sunnah wal jamaah. Perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara jahat, kita nak fokus di sini, qada dan qadar Allah. Sebab perkara baik, Mu'tazilah pun berpegang qada dan qadar. Jadi perkara baik ni clear dah ni. Tak soal dah. Hak timbul sekarang ni, perkara jahat, kufur dan maksiat, Mu'tazilah menafikan datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedudukan akidah Mu'tazilah ni macam mana, saya sudah sebut berulang kali dah sebelum daripada ni. Hak berkaitan dengan kedudukan akidah Mu'tazilah yang terpesong. Sebab kita ni slot yang ke-12. Jadi sidang pendengar seeloknya mengikuti daripada slot awal, hak berkaitan dengan pembicaraan rukun iman yang ke-6, yang masih lagi mungkinlah banyak lagi lah beberapa slot akan datang, wallahu alam lah. Tapi masih lagi panjang pembicaraan kita ni. Jadi sidang pendengar kena ambil daripada awal. Macam sebut dah berulang kali, dalam live FB Terengganu FM, video tu ada dalam simpanan. Seeloknya sidang pendengar ambil lah jadi sebagai panduan. Boleh simpan boleh simpan. Ambil daripada awal lagi. Hak slot, hak permulaan. Slot permulaan ni 18 hari bulan 12 2020, waktu slot yang pertama. Jadi ambil daripada awal sampailah kepada, insya-Allah sama-samalah kita mengikuti sampai ke selesai pembicaraan hak rukun iman yang ke-6. Mungkin agak panjang. Jadi bab pegangan tetap dah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nisbah percakapan.
kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahawa jangan sama sekali menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan kita ni dalam majlis ilmu nak membicarakan bab pegangan, kita kena ceritalah perkara jahat, qada dan qadar Allah dalam majlis ilmu. Tetapi di luar daripada majlis ilmu, kita wajib beradab dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perkara jahat, kufur dan maksiat kepada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perkara jahat saja hijau dan sidang pendengar. Kita wajib beradab serta Allah dengan bahawa jangan sesekali kita sandar kepada qada dan qadar. Bukan hanya perkara jahat, perkara yang tak elok perkara yang berdosa pun tidak berdosa pun. Tapi perkara yang tak comel. Mana contohnya? Pemalah. Itu contoh. Pemalah. Bukan berdosa sebab dia pun bukan ada tanggungjawab. Dia seorang diri. Tak ada anak bini. Dia bukan kata ada tanggungjawab. Dia tu cerita lain pula. Ni tak ada tanggungjawab ni. Lapor, buka saji. Tuang saji tu bleber lah. Kerja malah. Lapor, buka saji makan. Kerja malah. Lapor, buka saji makan. Dah sudah using lah. Sebab apa? Sebab tuang hot bleber tu dia halal pun. Kalau hot bleber tu tak halal, kena pergi kerja lah. Jadi hot bleber marah malah kerja tu, lapor buka saji tu dihalalkan. Dihalalkan. Maknanya tak ada tanggungjawab apa-apa pun. Jadi malah. Malas tu. Orang pun warna orang malah seumpama ni. Tak macam orang lain mu ni malah ni. Adik-adik orang lain rajin belaka. Kamu ni seorang malah ni. Qada malah ni haram kita sandar seumpama tu. Walaupun malah ni hak kata tak ada tanggungjawab, bukan dia dosa. Tapi jangan sesekali sandar kepada qada Allah. Walaupun perkara tu perkara yang tidak elok, yang tidak berdosa pun. Sama telah kalau perkara yang berdosa. Kenapa tidak semayang? Qada qadar, haram dosa besar, cakap seumpama tu. Kenapa tidak puasa? Qada qadar, haram dosa besar. Tinggal semayang dosa besar dah. Tinggal puasa dosa besar dah. Tiba-tiba sandar kepada qada dan qadar, dosa besar lain pula. Kita wajib beradab dengan bahawa jangan sesekali menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hak ayat surah An-Nisa ayat yang ke-78, surah An-Nisa ayat yang ke-79 saya sebut berulang-ulang kali dah. Saya baca berulang-ulang kali dah. Surah An-Nisa ayat yang ke-78, Qul kullum min indillah. Kata alimu yang Muhammad, sekian perkara datang daripada qada dan qadar Allah. Itu pegangan. Rukut main kenang. Surah An-Nisa ayat yang ke-79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau yang Muhammad datang daripada Allah. Dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau yang Muhammad datang diri engkau sendiri. Baik daripada Allah, tak baik datang daripada diri sendiri. Ini adab percakapan. Wajib bercakap seumpama ni. Yang saya selok terdahulu saya ada sebut hak berkaitan dengan pengkuliah, pentazkirah, penceramah. Pengkuliah, pentazkirah, penceramah ni dia nak tutup majlis. Dianya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan saya sendiri. Itulah adab percakapan dia. Tapi malang saya jumpa ada mereka yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah, perkara jahat bukan qada Allah, dia ambil situ. Tu dia kata orang tazkirah, orang ceramah tu, kan dia kata sebelum dia nak tutup majlis dia tu kan dia kata yang baik daripada Allah,
yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri. Tu dia kata gitu tu, saya berpeganglah yang baik hanya yang baik daripada Allah. Adapun yang buruk, saya berpeganglah bukan daripada Allah. Sebab apa? Sebab penceramah. Dia nak tutup majlis ilmu, majlis ceramah dia ngecakap seumpama tu. Itu bukan penceramah. Kita sendiri pun percakapan kita yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Surah An-Nisa ayat yang ke-79. Itu adab dia seumpama tu. Lepas tu akidah kita, akidah kita balik kepada rukun iman yang ke-6 lah. Rukun yang ke-6, sekalian perkara baik dan jahat, qada qadar Allah. Itu pegangan kita. Jadi hak kita duduk dengar orang ceramah kata yang baik daripada Allah, yang buruk, yang kurang, datang dari kelemahan sendiri, itu adab percakapan, bukan penceramah. Kita pun bercakap hari yang pun seumpama tu. Kita wajib beradab seumpama tu. Kita diharamkan menyanda perkara yang buruk, walaupun tidak berdosa, sementara perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena faham molek sini ni. Kena atur molek antara pegangan dan adab percakapan. Pegangan dan adab percakapan. Kena atur molek. Faham tak ni? Jangan terlajuk pula. Pegangan comel dah. Siapa masa bercakap, berlaku perkara jahat, qada qadar. Berlaku perkara tak baik, qada qadar. Ni panggil apa ni? Orang panggil dia salah dari segi percakapan, adab syariat di mulut. Pegangan comel dah pegangan. Salahnya tidak beradab, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan ini di antara ciri Jabariyah. Ciri Jabariyah. Tapi Jabariyah ini pembicaraannya lain. Jabariyah pembicaraan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Nanti kita akan bicara Jabariyah. Di antara ciri Jabariyah, perkara jahat disandarkan kepada qada qadar dalam percakapan mereka. Itu di antara ciri. Faham tak ni? Disandar kepada qada dan qadar Allah. Tapi kalau kita jumpa dengan orang yang perkara jahat disandar kepada qada dan qadar, kita tak boleh katalah kamu ni Jabariyah. Jabariyah kita akan bicara nanti. Dalam bab ikhtiar dan usaha kita akan bicara. Tapi maknanya kamu ni ada ciri-ciri Jabariyah. Kamu ada ciri-ciri Jabariyah. Maknanya takut mereka berpegang dengan akidah Jabariyah. Tapi kalau mereka berpegang perkara baik, jahat, qada dan qadar, tapi masa lagi berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, bukan Jabariyah. Mana kita tak boleh nak katalah orang yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahu menyandarkan perkara jahat pada qada Allah, kamu ni mesti akidah Jabariyah. Tidak. Tidak seumpama tu. Tapi itu di antara ciri perangai orang berpegang dengan akidah Jabariyah. Tetapi bukan kata bercakap tu, bahkan sampai ke peringkat jauhnya terpesong, sampai peringkat berpegang perkara jahat, qada qadar yang kita duk bicara beberapa siri dah sekarang. Inilah dikata Jabariyah. Ni berat ni. Hak tadi kita kata hak cakap tidak beradab, perkara jahat sandar pada qada dan qadar, ciri Jabariyah. Tiba-tiba apabila berpegang perkara jahat, qada dan qadar, kamu ni Jabariyah, dia kata. Gitu pula. Itu rukun iman yang ke-6. Jabariyahnya kok mana? Ni maknanya boleh sampai ke salah pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rukun iman yang ke-6 dikatakan Jabariyah. Ni kena ambil molek ni. Sebab perkara jahat panjang saya akan bicara. Masih lagi panjang lagi nak bicara. Kemudian nanti akan pergi pada bicara ikhtiar dan usaha Ahlussunnah wal Jamaahnya macam mana, Qadariyahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana. Tu kita akan fokus pula di situ. Sebab di situ pun di antara hak banyak terpesong di rukun iman yang ke-6. Cuma untuk slot kali ini, kemudian insya-Allah kita akan sambung slot akan datang hak berkaitan dengan perkara jahat. Ni dari sudut pegangan, dari sudut adab percakapan. Jadi untuk sidang pendengar ni,
ambil di dalam ayat Al-Quran hak adabnya Nabi Khidir alaihissalam. Adab Nabi Khidir alaihissalam dalam suratul Kahfi. Adab Nabi Khidir alaihissalam dalam suratul Kahfi. Dalam suratul Kahfi ayat yang ke-79 dan juga ayat yang ke-82. 79 dan ayat yang ke-82. Nak ceritanya macam mana beradabnya Nabi Khidir alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Kahfi 79 hak Nabi Khidir alaihissalam menyatakan bahawa Allah Ta'ala berfirman menceritakan akan ini perkataan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir kata fa aradtu an aibaha. Ayat tu panjanglah. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Tapi saya nak ambilnya fa aradtu an aibaha. Kemudian ayat yang ke-82 fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Itu ayat yang ke-82 fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Jadi kita maklum kisah Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Satunya Nabi Khidir alaihissalam naik perahu orang miskin yang bekerja nelayan. Tiba-tiba Nabi Khidir dia cacakkan perahu yang Nabi Khidir dengan Nabi Musa tumpang. Tumpang perahu orang miskin yang kerjanya adalah nelayan. Tiba Nabi Khidir rosokkan perahu. Satu kisah. Satu kisah dia ada 2-3 kisah di situ. Satu kisah laginya Nabi Khidir tengok satu dinding yang terbalik. Nabi Khidir pun angkat dinding tersebut. Yang mana di tempat tersebut puak merekanya dia tidak jamu tetamu yang datang. Tak jamu tetamu datang. Itu kena balik pada hak kisah Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam dalam suratul Kahfi. Jadi Nabi Khidir pun tegakkan dinding yang terbalik. Jadi di sini tebuk perahu rupanya macam salah. Tapi Nabi Khidir lakukan ni ada hikmahnya, wahyu daripada Allah. Pandai ni. Dari segi zahirnya naik perahu orang miskin, kerja nelayan, kemudian rosokkan perahu. Nampak situ zahirnya kerja yang tak baik. Faham ni? Yeah. Tapi ni kerja Nabi Khidir ni wahyu daripada Allah. Kerja baik tapi zahirnya. Sebab semua tu ada hikmah. Kemudian hak dinding terbalik Nabi Khidir angkat. Tegakkan dinding yang terbalik. Pada zahirnya kerja baik. Baik lah. Yalah. Dinding terbalik tolong angkat. Jadi kerja tu kerja molek. Adapun naik perahu kemudian cacakkan perahu, rupa zahirnya kerja tak baik. Tapi semua tu ada hikmah belaka. Baik belaka tu sebenarnya. Tapi pada zahir ni. Maka hak Nabi Khidir cacakkan perahu. Nabi Khidir kata mana? Fa aradtu an aibaha. Maka menghendaki oleh aku, kata Nabi Khidir, bahawa aku nak mencacakkan perahu ni. Nabi Khidir kata, maka menghendaki oleh aku akan bahawa aku nak mencacakkan perahu. Jadi siapa yang kehendak mencacakkan perahu tu? Aku, Nabi Khidir alaihissalam sendiri. Ada ni. Sebaliknya, hak Nabi Khidir tegakkan dia terbalik. Nabi Khidir kata macam mana tak? Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai umur besar kedua anak yatim ni, dan anak yatim ni dapat mengeluarkan harta yang tersimpan di bawah dinding yang terbalik. Sebab ada yang harta yang tersimpan di dalam dinding yang terbalik, yang mana dua anak yatim ni, ayah keduanya orang yang soleh. Jadi kalau tidak diangkat dinding tu, nanti orang akan nampak harta di bawah dinding tu, orang akan ambil.
Kan tak ni? Jadi sekarang ni dia angkat din ni supaya tersembunyi harta kepunyaan kedua anak yatim yang mana ayah keduanya adalah orang yang soleh. Jadi bila besar supaya anak yatim ni boleh tengok sendiri, cari sendiri harta yang ada bawah dinding tu. Tapi Nabi Khidir kata mana? Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai umur baligh, sampai umur besar kedua-dua anak yatim. Jadi sekarang Nabi Khidir mencacakkan para Nabi Khidir kata mana? Menghendaki oleh aku. Hak tegak dinding tu menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Walah Nabi Khidir cacakkan perahu kehendak Allah. Nabi Khidir tegakkan dinding yang terbalik qada Allah, kehendak Allah. Tapi hak cacakkan perahu Nabi Khidir kata maka telah menghendaki oleh aku. Dia yang kehendak. Sebab apa? Sebab cacakkan perahu tu rupa zahirnya tak baik. Maka siapa yang kehendak? Aku kehendak bahawa aku nak mencacakkan perahu. Lepas tu tegak dinding tu maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau yang Musa. Aku tegak dinding tu Tuhan engkau yang kehendak. Aku cacakkan perahu kehendak aku. Tak faham tak? Ada beza situ kan? Hakikinya sebenar-benar Nabi Khidir cacakkan perahu kehendak Allah. Nabi Khidir tegakkan dinding terbalik kehendak Allah. Itu hak hakiki sebenar rukun yang kenang. Tapi Nabi Khidir beradab, hak cacakkan perahu rupanya tak baik, aku kehendak, kata Nabi Khidir. Fa aradtu an aibaha, maka telah menghendaki oleh aku bahawa aku nak mencacakkan perahu. Benda tak baik ni Nabi Khidir kata aku kehendak. Dia buat diri sendiri. Mana sandar pada diri sendiri. Beradabnya walaupun hakikinya kehendak Allah juga. Nabi Khidir cacakkan perahu tu. Sebaliknya tegakkan dinding zahirnya benda baik, maka fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Aku tegakkan dinding ni Tuhan engkau yang kehendak. Tadi cacakkan perahu aku yang kehendak. Tapi sebenarnya kedua-dua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak cacakkan perahu Nabi Khidir kata kehendak aku. Tegakkan dinding Nabi Khidir kata kehendak Tuhan engkau ya Musa. Tengok tu. Adab. Perkara yang tak baik sandar pada diri sendiri. Perkara yang baik sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegangan sekian perkara baik dan jahat, qada dan qada Allah. Ini sebuah adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri kita sendiri. Dan insya-Allah di slot akan datang saya akan menyambung lagi berkaitan dengan adab percakapan kita dengan Allah berkait dengan perkara yang buruk, perkara yang jahat. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Baiklah, tadi baru saja kita dengar ataupun perkongsian yang pada minggu ini membicarakan untuk slot yang ke-12 sambungan qada azali perkara jahat dari segi pegangan dan percakapan. Jadi insya-Allah kita tunggu pada minggu hadapan di hari yang sama, di waktu yang sama untuk sambung berkenaan lah ya. Jadi sebelum kita berpisah di udara ataupun untuk pengajian kita hari ini, seperti biasa saya mempersilakan Ustaz untuk bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada muslimin dan juga muslimat ataupun semua rakan-rakan pendengar kita, kalau yang terlepas untuk pada minggu ni boleh ikuti menerusi video langsung Facebook rasmi kami Terengganu FM dan insya-Allah boleh tengok di situ. Dan sebelum kita berpisah, dan terima kasih pada semua yang rakan-rakan kita yang masih lagi mendengarkan dalam slot Adinu Khalis untuk hari ini.
Jadi kita teruskan bersama dengan DJ untuk pagi ini dalam Anggun Inspirasimu.